Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua penonton Pentaksiran Sumatif. Anda bersama saya Syamira Nazir selama 30 minit untuk hari ini. Di mana bagi episod kali ini kita akan membincangkan tentang format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Dan untuk hari ini kami bawakan kepada anda seorang tetamu jemputan yang cukup berpengalaman yang akan kongsikan bagaimana untuk menjawab format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran ini. Nak tahu siapa beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu profil tetamu untuk hari ini. Baik, itu sedikit latar belakang bagi tetamu jemputan untuk hari ini. Tetapi sebelum kita teruskan sesi perbincangan, suka untuk Mira perkenalkan jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami di studio, iaitu Cikgu Saiful Amri dari Sekolah Menengah Khas Vokasional Shah Alam Selangor. Apa khabar Cikgu Saiful? Sihat Cikgu? Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah semua, dan untuk kali ini, inilah tetamu yang bersama dengan kami di studio, iaitu Tuan Romzi Anwar yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Unit Matematik Lembaga Peperiksaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa khabar Tuan? Baik Mira. Sihat? Alhamdulillah. Selamat datang ke Didik TV saya ucapkan. Okey, terima kasih. Okey, baik Tuan Romzi, hari ini kita akan bincangkan tentang format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Ya. Okey, jadi pasti ramainya di luar sana yang ingin tahu bagaimana sebenarnya pengenalan dan juga format bagi subjek ini. Okey, baiklah Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton semua. Hari ini saya akan menerangkan tentang format ujian akhir sesi akademik menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Okey, format ini digunakan pakai untuk kesemua tingkatan menengah rendah, iaitu tingkatan 1, tingkatan 2 dan 3 mulai sesi akademik 2022 dan 2023. Jadi kita teruskan. Okey, sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut tentang format instrumen pentaksiran ini, kita melihat dulu matlamat kurikulum standard sekolah menengah bagi mata pelajaran matematik. Okey, mata pelajaran matematik direka bentuk untuk membentuk individu yang berfikiran matematik. Apakah fikiran matematik? Iaitu individu yang berfikiran matematik, berfikiran kreatif dan inovatif dalam menghasilkan sesuatu, berketerampilan mengaplikasikan pengetahuan serta kemahiran matematik yang dipelajari di sekolah, dan juga bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah, dalam membuat keputusan berlandaskan nilai dan sikap untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan seharian. Jadi itu adalah matlamat KSSM matematik. Jadi berlandaskan matlamat ini, maka mereka bentuk satu pentaksiran yang dikenali sebagai ujian akhir sesi akademik di dalam komponen pentaksiran sumatif. Maksud pentaksiran sumatif ialah kita akan buat ujian ini adalah bila berakhirnya sesi pembelajaran 1 tahun. Okey, selepas murid belajar daripada tingkatan 1 daripada awal tahun hingga ke sesi akademik 2023 akan 2022 ni akan tamat pada Mac 2023, maka sebelum itu murid-murid akan menduduki satu ujian. Jadi dalam ujian ini, apa yang kita nak uji? Yang pertamanya kita mestilah setiap ujian uji pengetahuan dan juga kepahaman tentang apa yang dia pelajari dalam kelas. Kemudian dari segi pengetahuan dan kepahaman itu, dia gunakan untuk mengaplikasikan dengan menggunakan rumus yang dia telah tahu, teorem, hukum dan sebagainya, kemudian menganalisis maklumat yang diberikan dan terus membuat penilaian dan juga mencipta sesuatu yang baharulah dalam penyelesaian masalah yang kita beri ataupun tugasan yang kita beri. Okey, kesemua tugasan ataupun apa yang kita nak uji itu meliputi ada 5 bidang. Inilah bidang yang saya tunjukkan adalah bidang pelajaran yang di dalam pendidikan matematik menengah rendah. Jadi ada 5 bidang. Kesemua bidang ni akan ditanyalah dalam ujian pentaksiran, ujian akhir sesi akademik tersebut.
Jadi kesemua bidang ini akan ditaksir, dan ini adalah format umum. Kita lihat dulu format umum. Yang pertama, instrumen kita adalah instrumen bertulis lah. Kita menggunakan ujian pensel dan kertas. Kemudian item yang terdapat adalah item jenis objektif aneka pilihan, objektif berbagai bentuk, item respon terhad dan juga bertutur. Okey, instrumen ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Iaitu bahagian A 20 soalan membawa kepada 20 markah, bahagian B 5 soalan membawa kepada 20 markah, dan yang terakhir bahagian C yang paling banyaklah menyumbangkan markah ialah 20 markah. Jadi keseluruhannya 100 markah dan murid kena selesaikan dalam masa 2 jam. Okey, konstruk-konstruk yang kita nak uji dalam ni yang saya sebutkan tadilah. Yang sebutkan tadi ada 5 perkara ya, pengetahuan, kepahaman, kemudian aplikasi dan sebagainya. Okey, kaedah pengkesukaran ni akan dilakukan oleh guru-guru di sekolah menggunakan kaedah dichotomous untuk bahagian A dan bahagian B, dan juga analytical untuk bahagian C, di mana murid perlu menunjukkan jalan kerja penyelesaian, perlu mendapat jawapan akhir. Itu saja format umumnya, Mira. Okey. Baiklah, terima kasih Tuan Romzi atas penerangan yang telah diberikan tadi tentang sedikit pengenalan untuk format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan sambung semula perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di pentaksiran sumatif Didik TV KPM. Baik, hari ini di dalam pentaksiran sumatif kita membincangkan cara untuk menjawab bagi format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah untuk mata pelajaran matematik. Kita sudah mengetahui bagaimana pengenalannya dan juga formatnya, dan di segmen ini Tuan Romzi akan kongsikan pula bagaimana cara untuk menjawab bahagian A dan bahagian B. Silakan Tuan Romzi. Okay, baiklah Mira, kita teruskan kepada format secara terperinci. Tadi saya menerangkan secara umum lah. Okey. Tadi saya dah beritahu bahawa instrumen ini dibahagi kepada 3 bahagian. Okey, kita lihat dulu bahagian A. Bahagian A ini jenis item ialah objektif aneka pilihan. Maksud aneka pilihan ialah satu soalan itu akan diberi 4 pilihan jawapan. Okey, murid kena memilih jawapan yang paling tepat dan jawab daripada kertas soalan. Jadi bilangan soalan ada 20 soalan. Markah juga 20 markah dan boleh menggunakan kalkulator. Jadi di sini ya, murid perlu baca tugasan dengan betul, dengan faham dan terus beri jawapan pada kertas soalan. Okey, peruntukan masa dicadangkan untuk bahagian ini lebih kurang 30 minit. Kalau lebih tu maksud dia telah mengambil masa bahagian-bahagian yang lain. Jadi murid kena kawal sendiri masa bagaimana untuk menyelesaikan satu-satu soalan. Okey, anggaran masa 30 minit. Okey. Untuk bahagian B pula adalah item jenis objektif pelbagai bentuk. Objektif pelbagai bentuk ini berbeza sedikit objektif aneka pilihan. Aneka pilihan kita beri pilihan jawapan 4 dan pilih 1. Tapi kalau objektif pelbagai bentuk, kita sediakan contohnya macam kita sediakan 4 pilihan jawapan dan kita sediakan 2 ruang kosong, kena pilih 2 jawapan dan masukkan dalam ruang kosong. Ada juga jenis perlu sesuaikan ataupun betul salah ataupun tulis benar atau palsu. Okey, ada 5 soalan, setiap soalan membawa 4 markah dan keseluruhan markah ialah 20 markah pada bahagian ini, dan juga boleh menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogram, dan juga alat-alat geometri yang kita benarkan masuk dalam ujian ini. Okey. Masa yang kita cadangkan untuk bahagian ini Mila, lebih kurang 30 minit juga untuk selesaikan. Jika murid boleh kawal sendirilah, jika dia lebih pada 30 minit maka dia telah mengambil bahagian yang lain. Jadi kita kena kawal sendiri. Okey, untuk bahagian A dan bahagian B ini tidak perlu menunjukkan jalan kerja sebab setiap jawapan akhir itu diberi markah. Ya, kita akan rehat terus pada contoh bahagian soalan bahagian A. Okey, ini adalah satu contoh objektif aneka pilihan.
Okey, soalan ini merajah menunjukkan sebuah roda Kinci air. Okey. Titik P ditandakan pada roda tersebut. Ya. Nyatakan lokus bagi titik P. Okey, di sini dia akan tengok, lihat dia tak ada pengiraan. Dia boleh tengok titik P di sini. Dia tahu ini roda air akan berpusing. Maka apakah lokus ini? Jadi jawapan dia adalah apa? Bulatan. Dia akan tanda je bulatan terus. Itu objektif manakah pilihan. Kita lihat juga yang seterusnya. Okey. Objektif manakah pilihan yang kedua ialah yang memerlukan sedikit jalan kerja ataupun penggunaan rumus. Okey. Tapi tidak perlu tunjukkan jalan kerja. Dia baca soalan, apa yang dikendaki oleh soalan dan juga tugasan yang perlukan, pilihlah jawapan A, B, C dan D. Diingatkan soalan itu, jawapan itu ada yang menghampiri jawapan-jawapan yang betul. Tapi kena pilih jawapan yang paling tepat lah. Ya, Mira? Okey. Okey. Seterusnya kita lihat contoh bagi bahagian B. Ini contoh bahagian B. Contohnya ada 4, rajah 10 menunjukkan 4 kad bernombor lah. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Dia perlu tulis nombor itu dalam petak yang disediakan. Jadi macam contoh dia saya dah tulis lah. Apa itu negatif nak susunan menaik. Dia nak susunan yang menaik. Nombor yang dalam susunan menaik. Kalau susunan menaik itu dia kena ikutlah. Nombor dah bagi petak kosong, kita tuliskan jawapan. Jadi ada 2 pilihan jawapan. Setiap satu yang betul, kita bagi 1 markah. Tidak perlu tunjukkan jalan kerja lah untuk bahagian ini. Okey, contohnya macam ni. Tadi saya dah tandakan, tu dah sepatutnya sesuaikan. Ini adalah sesuaikan salah satu bentuk objektif pelbagai bentuk. Okey, kesalahan di sini Mira, dia perlu satu jawapan untuk satu soalan. Tapi kalau ada murid buat macam ni, macam mana? Ini saya rasa tak dapat markah Tuan Ramzi. Mana dia pakai, dia hentam saja, dia taruh. Kalau ikut ada jawapan yang betul bagi pasangannya, tapi jawapan itu berpelbagai, banyak jawapan diberi kan. Jadi cikgu tak akan beri markah lah. Pada di sini jawab, sebab kita hanya nak satu soalan, satu jawapan kepada satu soalan saja. Jadi kita tak akan beri markah lah. Jadi murid-murid jangan buat macam ni ya. Di kelas dalam ujian nanti ya. Hilang markah nanti hilang markah. Okey, Tuan Ramzi, tadi Tuan Ramzi dah terangkan masa yang dicadangkan untuk menjawab bahagian A dan juga bahagian B, di mana kedua-duanya peruntukan 30 minit dan juga 30 minit kan. 30 dan kalau soalan pula tadi Tuan Ramzi menerangkan untuk menjawab soalan tidak perlu ada jalan pengiraan, hanya terus jawab. Tapi untuk jenis soalan yang akan disoal, adakah dalam jenis pengetahuan sahaja ataupun macam mana? Okey, sebenarnya instrumen ini direka untuk kita buat adalah jenis pengetahuan dan juga kemahiran. Untuk bahagian A, bahagian B, kebanyakan soalan adalah pengetahuan sahaja. Maksudnya murid tahu dan faham saja apa yang dia belajar, kemahiran-kemahiran itu, dan terus jawab daripada bahagian A, bahagian B. Tidak perlu kemahiran yang lebih tinggi. Sebab untuk kemahiran yang lebih tinggi, kita akan tanya di bahagian seterusnya, bahagian C. Nanti kita akan terangkan. Okey. Soalan yang sukar sikit, soalan kebat lah. Ada soalan kebat dia? Kemahiran berfikir aras tinggi. Itu di bahagian C. Kita akan bincangkan nanti. Tapi di segmen ini kita dah selesai bincangkan untuk bahagian A dan juga bahagian B. Ingat murid-murid, walaupun ada jawapan ekstra di situ, tetapi jika markahnya diperuntukkan 2, maka jawab 2 sahaja. Seperti mana yang Tuan Ramzi dah terangkan tadi dengan contoh soalan yang diberikan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini hanya di Pentaksiran Sumatif Didik TV KPM. Okey. Baik kawan-kawan, selamat kembali di Pentaksiran Sumatif. Mungkin ada di kalangan anda, murid-murid ataupun warga pendidik yang sedang menonton di rumah sekarang. Hari ini kita membincangkan tentang format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran dan matematik. Kita sudah bincangkan untuk cara menjawab bahagian A dan juga bahagian B. Dan di segmen ini kita akan fokuskan pula bagaimana cara untuk menjawab bahagian C. Jadi silakan Tuan Ramzi. Okey, baik Amira. Terima kasih. Kita teruskan format pentaksiran ujian ini bagi bahagian C.
Okey, bahagian C ini menyumbang markah yang terbesarlah dalam keseluruhan instrumen ini, iaitu 60 markah. Jadi pastilah 60 markah itu banyak. Jadi murid boleh mendapat markah di sini kalau boleh dia mengumpul sebanyak-banyak markah untuk mendapat grade yang lebih baiklah. Okey, dalam bahagian ini kita mengemukakan item subjektif. Dalam item subjektif ni ada respon terhad yang mana dia perlu terus jawapan, maksudnya kita bagi 1 atau 2 markah. Kemudian ada soalan yang berstruktur. Berstruktur ni dia perlu selesaikan langkah demi langkah untuk mendapatkan markah. Jalan kerja memang kena tunjukkan di bahagian C. Sebab kalau tidak menunjukkan jalan kerja, terus pada jawapan akhir, kita tidak akan beri markah lah. Sebab memang kita nak murid faham, tahu dan faham proses mendapatkan nilai ataupun jawapan akhir. Jadi dalam bahagian ini ada 6 soalan. Setiap soalan membawa 10 markah. Jadi keseluruhannya 60 markah. Okey, penggunaan kalkulator memang penting dalam bahagian ini, juga alat-alat geometri di mana ada soalan-soalan yang melibatkan pembinaan, contohnya gambar rajah, lukisan dan sebagainya, graf dan sebagainya. Okey. Kita lihat contoh bahagian C. Ada item respon terhad dan item berstruktur. Jadi contohnya macam ni, diberi satu rajah menunjukkan beberapa nombor pecahan. Okey. Kemudian soalan ditanya nyatakan pecahan terkecil dan pecahan terbesar. Kalau lihat di sini macam tak perlu buat pengiraan, tapi dia perlu buat pengiraan sebab dia pengangkanya atas dia sama 1, tapi pembawahnya ataupun penyebutnya bawahnya tak sama, ada nilai 8, 7 dan sebagainya. Jadi untuk dia cari nilai kecil dengan besar, dia kena kira lah sikit. Dia kena kira sedikit, mungkin guna kalkulator ataupun contengan, dia kena tulis situ apakah nilai terkecil, apakah pecahan terkecil dan pecahan terbesar. Jadi tuliskan jawapan di situ dan kita bagi setiap satu tu bagi 1 markah lah, ada 2 markah. Okey, ini respon terhad, dia tidak berkait. Tengok soalan kedua tidak berkait dengan soalan pertama tadi. Tapi masih tajuk yang samalah. Mungkin pecahan dan juga nombor perpuluhan. Ya. Di sini dia letakkan satu garis nombor, letak nilai P dan Q, cari nilai P dan Q lah. Dia kena buat penolakan mudah setiap titik garis nombor itu untuk dapatkan nilai P dan Q. Di sini kita juga bagikan 2 markah di sini, 1 markah setiap satu jawapan. Okey, kalau kita lihat di sini, ini kita kata soalan yang melibatkan binaan. Sebab tu murid mestilah ada alat geometri untuk duduk ujian ini. Bawa selain pada kalkulator yang dibawa, ada alat-alat geometri seperti pembaris, jangka lukis, kemudian jangka sudut, protektor dan sebagainya lah. Mesti ada. Contohnya soalan ni rajah 15, di ruang jawapan, ada ruang jawapan kita akan beri sebuah poligon bersisi 6 yang tidak lengkap. Kita bagi 1 atau 2, biasanya 2 lah Amirah, untuk sisi. Kemudian kita nak murid lukiskan poligon tersebut. Dia kena lukis ada 6 sisi yang sekata. Macam mana? Dia bagi 2, sisi lagi 6. Jadi dia lukis menggunakan pembaris atau penjaga lukis yang kita bagi, yang dibawa lengkap 1 poligon. Kemudian dia kena namakanlah. Okey. Kalau poligon itu apa? Kalau 5 dia tahu pentagon. Kalau 6 apa? Apa Mira 6? Berapa tahun Ramzi? Hexagon kan? Kita akan cari sama-sama kawan-kawan tadi. Apa dah lama dah belajar tinggalkan tak apa. Itu sebagai pengetahuan umum lah. Okey. Soalnya dia nyatakan bilangan penjuru. Daripada lukisan tu dia nak penjuru, dia kena bulatkan lah. Penjuru-penjuru tu, semua penjuru ada berapa, dia tulis lah. Kalau 6 dia tulis dapat 1 markah. Kemudian, ini soalan B dia. Ini soalan seterusnya, yang struktur yang seterusnya, melibatkan satu data mentah. Okey, data mentah di sini, dia bagi satu maklumat, rajah 17 menunjukkan markah yang diperolehi oleh 30 orang murid dalam satu kuis. Dari markah ni, yang 30 orang ni dapat markah diberilah. Okey, kemudian dia kata berdasarkan pada rajah 17 penuh lengkapkan jadual 1.
Jadi untuk kita dah bagi 3 ni. Markah 1 hingga 10 ada 3. Frekuensi dia, kekerapan dia ada 3. Jadi untuk 11 dengan 20, dia tandalah. 11 ni berapa? Dia akan tandalah 11. Dia kira kan. Dia akan tulislah di sini berapa nilai di sini. Dan seluruhnya sampai habis, dia dapat. Okey, daripada jadual 1 ni, dia perlu selesaikan. Selesaikan, berdasar hadiah akan diberi kepada murid-murid yang dapat markah 30 ke atas. 30 ke atas. Jadi, dia akan rujuk baliklah rajah ni. Dia 30 dekat mana? 30 ke atas. 30 dapat tak? Dia kata yang atas tadi soalan dia kata ialah melebihi 30. Jadi 30 dapat tak Amira? Melebihi 30 jadi 30 dapatlah. Melebihi 30, 31 lah kan? Yang ni tak dapat lah. Dia akan ambil. Melebihi 30. Okey, atas 30 saja, lah. Kan? Jadi Okey. Sejak dalam kerja yang ditunjukkan di sini, dia akan dapat jawapan. Jadi itu kita panggil berstruktur lah. Okey. Selain itu, contoh yang lain pula, ini adalah satu memang soalan yang melibatkan jalan kerja. Markah diperuntukkan banyak untuk soalan ini. Itu 4 markah. Okey. Kalau murid hanya menuliskan jawapan sahaja, jawapan akhir, kita tidak akan beri markah. Jadi di sini 4 markah ni bagaimana kita peruntukkan 4 markah? Langkah pertama, dia perlu cari luas semua dulu. Ni, soalan ini ialah melibatkan rajah menunjukkan dinding bilik Irfan yang akan ditampal kertas dinding, wallpaper lah. Kan sekarang orang banyak nak tampal Korean wallpaper dan sebagainya. Okey, dia nak tampal. Jadi dinding bilik itu ada tingkap. Dia nak yang luas ni, yang tak tingkap ni. Soalan dia adalah, jika terdapat tingkap di bahagian atas dinding, berapakah luas dalam meter persegi kertas dinding yang diperlukan? Jadi dia perlu cari luas dulu semua. Jadi langkah kerja adalah luas semua, tolak luas tingkap dan dapat jawapan. Jadi di sini markah yang pertama, dia boleh darab dulu yang pertama. Panjang dalam lebar bagi dinding P tambah 3. Dia buat kurungan di sini kan. Darab dengan 5P tambah 4. Okey, di sini kan, kalau dia tahu buat di sini, dia tahu cari luas saja, dia dah dapat 1 markah, Mira. Belum lagi dah selesai. Maka dia dah dapat 1 markah. Kemudian dia cari luas pula, tingkap pula. Luas tingkap ialah 2P. Okey, dia darab dengan panjang dia. Ini lebar, panjang dia 2P tolak 3. Okey, dia tunjukkan ini saja, dia akan dapat lagi. Sini dapat 1 markah, ini dapat 1 markah. Dia dah dapat 2 markah. Mana dia kalau dia tak selesai pun lagi, dia dah boleh kutip markah banyak. Sebab tu dia soalan di bahagian ni, kalau murid dia tak boleh selesaikan sampai habis, dia boleh kutip seberapa banyak markah yang dia boleh dapat. Mungkin dia setakat itu dia buat itu ada salah kan. Kemudian dia akan tolak yang bahagian pertama, dinding. Okey, tolak bahagian tingkap. Dia akan dapat lagi 1 markah di sini. Belum mendapat jawapan lagi, just tunjukkan tolak saja. Dia dapat 1 markah. Dan jawapan akhir dia nanti betul, kita bagi 1 markah lagi. Jadi keseluruhan dia 4 markah. Jadi nampak tak proses tu? Dia buat daripada asas dia, rumus dia gunakan, kemudian dia selesaikan operasi dan dapat nilai. Jadi keseluruhan 4 markah. Murid yang dapat selesaikan akan dapat markah penuh. Jika murid yang belum tak habis selesaikan, dia dapat markah yang setakat mana dia selesaikan. Okey, bahagian C ni tadi sebut ada item kebat. Memang ada. Item kebat ni berdasarkan kemahiran aplikasi ke atas. Sehinggalah sampai mencipta. Tadi kita cerita apa nak uji kan? Pengetahuan, kepahaman tu tidak masuk kebat lagi. Tapi bila dah masuk kemahiran aplikasi, kemudian menganalisis, menilai dan mencipta, itu dah kira macam kebat lah. Kemahiran berfikir arah tinggi. Kemahiran berfikir arah tinggi, soalan ni tidaklah sukar macam selalu kepahaman orang lain. Dia adalah berfikir arah tinggi, tapi mungkin soalan tu soalan yang mudah. Tapi dia kena thinking out the box. Di luar kotak lah. Mira? Ya. Itu. Okay, jadi, murid jangan risaulah kalau kata ada soalan kebat banyak. Bukan. Soalan kebat ini menggalakkan dia berfikir. Dan juga selesaikan ada langkah demi langkah.
Okey. Itu sedikit penerangan untuk cara menjawab bahagian C. Dan Tuan Romzi, tadi Tuan Romzi dah terangkan kalau anda kata murid tak dapat selesaikan semua, tulis sikit pun ada markah dekat situ. Maksudnya kalau dia tak tulis sampai habis pun markah tetap akan diberilah. Bergantung kepada mana yang dia betul. Beza kalau dia tulis jawapan saja. Kalau tulis jawapan saja kita tak akan bagi markah. Walaupun sebab betul dia tengok orang sebelah. Kita tengok rakan. Kita nak menguji kemahiran mereka, dapat pengetahuan dan kemahaman mereka apa yang dah pelajari sepanjang tahun tersebut. Maka tingkatan 1 dia dah belajar apa? Dia nak selesaikan benda itulah. Kalau dia dapat jawapan tu, walaupun sebab tu kita galakkan, walaupun dia tekan kalkulator, tunjukkan ke jalan kerja. Jadi tunjukkan jalan kerja itu memberi markah. Kita tuliskan itu, sila tunjukkan jalan kerja untuk mendapatkan markah. Okey, ingat tu murid-murid, ada markah bagi setiap jalan kerja yang anda lakukan. Walaupun anda tekan kalkulator, jangan takut untuk conteng kertas tu kan, jangan takut untuk tulis jawapan nanti. Okey, Tuan Romzi, memandangkan kita dah sampai ke penghujungnya, sedikit rumusan ringkas untuk perbincangan pada hari ini. Okey, secara rumusannya ujian akhir sesi akademik bagi matematik ini asasnya formatnya berdasarkan dari format PT3 yang telah dimasukkan pada terakhirnya pada 2019. Cuma perbezaannya ialah kita bertanya apa yang murid belajar sepanjang tahun itu saja. Contohnya di tingkatan 1 kita hanya ajar belajar tingkatan 1, dia akan tanya tingkatan 1, tingkatan 2 dan 3. Kalau dulu PT3 dia belajar 3 tahun baru dia tanya. Jadi murid jangan risaulah. Murid boleh duduk dalam ujian ini, apa sepanjang tahun yang belajar dengan cikgu tu boleh tanya dan boleh jawab. Jadi saya rasa tak ada masalah lah untuk murid selesaikan ujian ini dengan keputusan yang lebih baik sebelum ini. Kemudian dia pengetahuan ni dia boleh bawa ke peringkat menengah atas ni lah. Betul tu. Murid jangan takut dengan matematik. Matematik ini satu ataupun sebuah mata pelajaran yang cukup menyeronokkan sebenarnya. Dan saya cukup tertarik yang bila mana Tuan Romzi tekankan seperti mana matlamat KSSM untuk melahirkan individu yang berfikiran dan matematik. Kalau cikgu saya di sekolah dulu, beliau menggesa saya untuk main catur. Kerana main catur tu katanya menggunakan otak belah kiri. Jadi lebih ada kemampuan menganalisis, mengatur strategi. Itulah. Jadi mungkin murid-murid boleh aplikasikan juga. Kita nak baca fikiran orang yang akan datang. Nak baca fikiran orang. Jadi itu salah satu kita menganalisis lah. Betul. Okey. Kita dah selesai perbincangan kita untuk format pentaksiran instrumen peringkat menengah rendah bagi mata pelajaran matematik. Kita tutup program kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Diharapkan perbincangan ini memberikan manfaat kepada semua dan pencerahan. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.